Selamat petang tuan-tuan dan bapak semua, salam sejahtera. Kita menjadi satu kejutan kepada rakyat Malaysia. Banyak teori mengatakan kenapa parti ini meninggalkan Perikatan Nasional dan kenapa ada salah seorang kawan rapat kepada Anwar Ibrahim, kawan baik kepada Anwar Ibrahim yang menyokong Anwar Ibrahim pada permulaan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada di dalam kabinet kerajaan perpaduan, dan kenapa RUU tidak lagi berkuat kuasa, tidak lagi dilaksanakan di negeri Sabah. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia pada hari ini bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi ketua menteri, ataupun berapa lamakah HJJ akan bertahan sebagai ketua menteri. Saya akan sampaikan kepada anda semua pada malam ini teori saya bahawa Shafie Apdal, kawan baik Anwar Ibrahim, Shafie Apdal presiden warisan, akan menjadi ketua menteri Sabah. Tapi sebelum saya meneruskan hujah saya, yang pasti kamu akan minat untuk dengar, tolong kerjasama dengan saya. Saya minta kerjasama yang baik daripada kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik terkini daripada channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita sudah mendengar beberapa parti komponen yang sudah keluar Perikatan Nasional. Ini pasti mengejutkan Muhyiddin. Dan pada masa yang sama GRS di Sabah yang dipengerusikan oleh HJJ dan selaku Ketua Menteri Sabah, saya nak tanya kamu tuan-tuan dan puan, GRS parti komponennya adalah Bersatu, USNO, SAPP kalau saya tak silap. Bersatu adalah Perikatan Nasional. Oke, Perikatan Nasional adalah pembangkang, Pakatan Harapan adalah kerajaan. Hari ini GRS telah menyatakan sokongan mereka kepada Pakatan Harapan, kepada Kerajaan Perpaduan GRS. Namun tuan-tuan dan puan, di dalam GRS ada parti komponen Perikatan Nasional, yaitu Bersatu. Oke, kita kembali kepada Perikatan Nasional. Kita kembali kepada Perikatan Nasional Jeffrey Kitingan. Ramai yang kata, tapi saya pun mengambil juga keputusan ini bahwa beliau sangat bijak. Beliau telah keluar Perikatan Nasional, dan agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan, kemana Jeffrey Kitingan akan membawa 6 kursi daripada Perikatan Nasional ini untuk membentuk Blok Borneo. Untuk membentuk Blok Borneo kena ada gabungan daripada parti-parti politik tempatan, PBS, USNO, Parti STA. Jadi tuan-tuan dan puan, kita menantikan apa dan kenapa Shafie Apdal boleh menjadi ketua menteri pada hari ini. Dan sekiranya sokongan cukup, PBS pun menyokong pembentukan pembentukan gabungan Blok Borneo antara Pertama Warisan, PBS, selepas itu STA, SAPP, USNO, dan mungkin ada lagi parti yang lain. Sekiranya Blok Borneo, maafkan saya kalau saya tidak silap siapa parti politik tempatan di Sabah, tetapi kalau benar Blok Borneo ini dapat dibentukkan dalam masa yang terdekat ini, sementara RUU Rang Undang-Undang Lompat Parti belum ada dikuat kuasa di Sabah. RUU kalau saya tidak silap Lompat Parti belum dilaksanakan di Sabah. Selagi itu masih ada harapan untuk pembentukan ini dan bergabung membentuk Blok Borneo. Dan sekiranya Blok Borneo dibentuk dan sudah pasti Warisan yang juga sama-sama bergabung di dalam Blok Borneo ini, Shafie Apdal boleh menjadi menteri, boleh menjadi ketua menteri. Tapi dalam pada itu satu kenyataan daripada Masidi, di mana Masidi telah menafikan adun 15 adun Bersatu Sabah serta USNO. Satu message tular di aplikasi WhatsApp mendakwa 15 ahli Dewan Undangan Negeri adun Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan keluar parti dan menyertai parti tempatan
pertubuhan kebangsaan Sabah bersatu USNO dalam masa yang terdekat. Tindakan itu dikatakan bagi mengukuhkan Parti Tempatan Sabah sekaligus jajaran baharu politik yang menyokong kerajaan pusat. Bagaimanapun, timbalan Ketua Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, menafikan perkara tersebut. Masidi yang juga Setiausaha Agung GRS Gabungan Rakyat Sabah berkata, penyebaran berita palsu tersebut adalah satu tindakan tidak bijak dan tidak matang dalam usaha memecah belahkan kerjasama GRS dan juga Barisan Nasional di Sabah. Seperti yang kita tahu, GRS adalah parti gabungan yang mesra BN. Sebab itulah kenyataan daripada Bung Mokhtar yang lalu, beliau marah. Beliau telah membuat kenyataan bahwa Haji G telah mencetuskan perang bersama BN Sabah sebab Haji G menyokong Perikatan Nasional. Tapi pada akhirnya, pada hari ini GRS Sabah telah menyampaikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Mesej yang tular itu mendakwa tindakan 15 adun PPBM menyertai USNO tidak benar. Adun PPBM yang menyertai USNO ini tidak melanggar akta anti lompat parti, memandangkan akta ini belum diluluskan di DUN Sabah. Betul cakap saya, akta ini belum diluluskan di DUN Sabah. Pada Senin lalu, Parti Solidarity Tanah Air Kusta mengumumkan meninggalkan Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin. JRS juga sebelum ini memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Itu sudah ramai yang sudah tahu. Rakyat negeri Sabah pun sudah tahu. Pada 22 Oktober yang lalu pula, Adun Bandau Datuk Wetrum Bahanda bertindak meninggalkan Bersatu dan menyertai Parti Warisan. Ini menjadikan Bersatu Sabah ketika ini memiliki 15 kerusi, termasuklah di kerusi DUN Sulaman yang disandang Ketua Bersatu Sabah merangkap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Sekiranya mesej yang tular ini sahih, ini bermakna Bersatu tidak langsung memiliki sebarang kerusi di DUN. Jadi tuan-tuan dan puan, pendapat saya seperti yang saya cakap pada awal video ini, kenapa Syafiq Apdal boleh menjadi menteri? Sekiranya gabungan-gabungan ini berlaku, gabungan-gabungan ini dibentuk di antara parti-parti tempatan di negeri Sabah, PBS, STA, SAPP, Warisan, jika dan beberapa lagi parti USNO dan beberapa parti lokal yang lain, jika ini bergabung, tidak mustahil Syafiq Apdal boleh menjadi Ketua Menteri bila-bila masa saja. Minggu depannya lagi tidak masalah. Sekiranya ini berlaku, tuan-tuan dan puan. Dan ini adalah teori saya. Sebab saya sudah mendapat petanda setelah Jeffrey Kitingan membawa 6 kursi keluar daripada Perikatan Nasional. Setelah itu berlaku, saya sudah mendapat message. Saya sudah mendapat satu petanda bahwa mungkin berlaku rombakan dan mungkin berlaku pembentukan blok Borneo. Jadi ini mungkin adalah kejatuhan kepada Haji G, di mana beliau adalah Ketua Menteri pada hari ini. Dan sekiranya blok Borneo bakal dibentuk, sudah pasti tuan-tuan dan puan yang akan menjadi Ketua Menteri. Sekali lagi Syafiq Apdal akan mencipta sejarah, mencipta rekod, akan menjadi Ketua Menteri lagi. Jadi tuan-tuan dan puan semua, itu adalah hujah saya dan itu adalah pendapat saya. Saya rasa itulah yang akan berlaku setelah saya lihat setelah keluar daripada Perikatan Nasional. Dan mungkin parti lokal yang tempatan yang lain, PBS, STA, USNO, SAPP akan memainkan peranan yang besar di dalam gabungan blok Borneo ini. Dan pada masa yang sama, Warisan Datuk Seri Syafiq Apdal tidak masuk dalam kabinet Kerajaan Perpaduan, sedangkan beliau ini adalah kawan baik Anwar. Coba Anda pikir, tuan-tuan dan puan. Jadi bagaimana? Adakah Anda setuju dengan teori saya malam ini? Kalau Anda sokong, boleh komen di bawah. Kalau tidak pun tidak masalah. Terus kami sama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Terima kasih semua.